Kerana dahsyatnya kehidupan di padang mahsyar, manusia tak sempat nak intai orang. Masing-masing berfikir. Nabi beritahu 3 tempat seluruh manusia tak akan ingat siapa pun dalam hidup dia, insan yang dia paling sayang selain daripada keselamatan diri dia saja. Yang pertama di padang mahsyar, tuan-tuan rahmati Allah, tak akan ada siapa ingat diri dia ketika mana dia dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kandang mahkamah Allah Taala. Yang kedua, kita akan lupa seluruh insan yang kita sayang dalam hidup kita bila mana amalan kita akan ditimbangkan nanti. Nak tengok ikhlas ke tak ikhlas amalan yang kamu buat, berat tara mana, khusyuk tara mana, ditimbangkan amalan kita. Hari ini jangan duk bangga kita semayang banyak, baca Quran banyak, pergi umrah banyak, pergi haji banyak. Belum tahu lagi berat ataupun tidak amalan kita. Waktu ditimbang nanti malaikat pun akan beritahu, subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik. Ya Allah, selama ini kami tak ibadat betul-betul lagi ya Allah. Kalau kami tahu keagungan engkau macam ni, kehebatan engkau macam ni, kami akan tingkatkan lagi tahap ibadat kami, kata para malaikat. Tetapi hari ini kerana kita tak faham kehebatan Allah Ta'ala, kita semayang pun sambil lewat, sambil duk lupa pada Allah Ta'ala, sambil ingat Allah, ingat juga benda lain, ingat juga pampers anak, ingat juga kunci kereta tadi lupa letak mana. Tuan-tuan dan rahmat Allah, sebenarnya kita meletakkan darjat Allah begitu rendah sebenarnya. Tak layak pun Allah itu dihina dengan sedemikian rupa, tuan-tuan. Maka apa yang berlaku? Yang ketiga, kita tak akan ingat sesiapa pun dalam hidup kita, melainkan keselamatan diri kita ketika mana kita diperintahkan oleh malaikat, sekarang giliran kamu untuk melintas titian sirat. Masya Allah. Sedangkan selepas daripada padang mahsyar, lepas pada tu ada satu, Masya Allah, lembah yang dipanggil lembah neraka jahanam. Masya Allah. Sebelum Allah Ta'ala mulakan perhitungan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan perintahkan malaikat Jibril, diserahkan 1000 tali belati di tangan Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam akan perintahkan para malaikat, cangkukkan ini semua tali-tali belati ini di tembok neraka jahanam, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tembok neraka jahanam diperbuat daripada besi, yang mana lebarnya tembok itu sepanjang 40 tahun perjalanan. Ini lebarnya dinding neraka jahanam, 4 segi neraka jahanam. Diheret setiap tali belati yang 70,000 tadi, memerlukan tenaga 70,000 pula malaikat kena heret neraka jahanam, tuan-tuan, sebelum Allah mulakan perhitungan di padang mahsyar. Sebelum Allah nak tanya kita semua, nak hisap amalan kita, nak tanya nikmat yang Allah bagi kepada kita. Maka di kali itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana jarak di antara neraka dengan dunia, dengan manusia ni 100 tahun. Di kali itulah, idza ulqu minha makanan dhayiqan sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Ketika mana neraka jahanam datang, sami'u laha taghayyuzan wa zafira, kamu akan dengar suara neraka yang mengaum, begitu bengis neraka jahanam macam mana seekor binatang yang sangat-sangat garang. Itu kelakuan neraka jahanam. Sampai 100 tahun dekat dengan kita, di kali itu neraka akan mengaum sekali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekali mengaum saja, di kala itu seluruh makhluk akan menggeletar ketakutan yang bersangatan. Ya Allah, macam mana kami pada hari ini ya Allah? Neraka mengaum kali yang kedua. Kali yang kedua semua nabi-nabi, malaikat-malaikat pakat terduduk di atas lutut masing-masing, menggigil ketakutan mendengar suara neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, neraka akan mengaum dengan ngauman yang menyebabkan balaghatil qulubul hanajir. Hati manusia, jantung naik sampai ke halqum, ke tekak, kerana terlalu takut sangat mendengar suara neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai hamba aku, selama ini hamba duk ingat aku main-main. Aku hantar kamu ke alam dunia bukan untuk main-main. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Kamu sangka aku hantar kamu ke alam dunia untuk main-main, untuk sia-sia. Wa annakum ilaina la turja'un. Kamu tak akan kembali kepada kami satu hari nanti. Allahul Malikul Haq. Maha suci Allah. Allah tak pernah buat kerja main-main. Allah tak pernah buat kerja sia-sia. Aku hantar kamu ke alam dunia untuk beribadat kepada aku, untuk buat pengorbanan untuk agama, untuk buat persiapan untuk alam akhirat. Itu tujuan aku hantar kamu datang ke alam dunia 60-70 tahun. Maka di kali itu, Masya Allah, di saat itulah Allah Subhanahu Wa Taala belum memperlihatkan kelakuannya seolah-olahnya, belum lagi menampakkan keinginannya untuk menghisap amalan manusia.
Maka setelah itulah tuan-tuan rahmat Allah, seluruh manusia dalam kelaparan, dalam keletihan, dalam kepanasan, badan dah berlengah. Waktu itu tuan-tuan rahmat Allah, Allah setelah akan naikkan peluh manusia mengikut kadar dosa masing-masing. Ada orang kerana dosanya banyak, tak sempat taubat, dosanya air peluhnya naik, peluh yang begitu panas sampai ke paras buku lali. Ada orang peluhnya sampai ke paras lutut. Ada orang duduk dalam pada masyar, peluhnya sampai ke paras pusat. Ada orang peluhnya sampai ke paras dagu. Ada orang yang mana peluhnya sampai ke paras telinga. Tetapi pada hari itu ada orang kata, ya Allah, daripada kami duduk dalam peluh yang begini panas, lebih baik lempak terus kami dan neraka pun lagi baik. Ini kata-kata sebagian orang merasakan azab duduk dalam peluh itu pun dah rasa azab berat sangat dah. Itu keadaan di alam akhirat. Maka di kali itulah seluruh manusia akan mencari siapa boleh tolong kita pada hari ini. Hari ini kita duduk bangga dengan gelaran. Ini gelaran Maulana, ini mufti, ini qadi. Sebenarnya gelaran itu sikit pun tak boleh menolong kita di padang mahsyar nanti. Kerana Nabi SAW beritahu, di padang mahsyar, di kalangan umat aku, siapa di kalangan kamu yang bawa balik berjumpa dengan Allah, bukan amalan macam sekarang, tetapi amalan 70 orang Nabi-Nabi pun. Pada hari itu kamu merasakan kamu tak akan selamat daripada azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Menggigil ketakutan. Bayangkan kalau amal macam kita ni tuan-tuan. Sebab itu sebelum kita kembali pada Allah, cuba ikhlaskan semua amal ibadah kita. Semua aku buat semuanya untuk Allah Taala. Mengajar aku untuk Allah, sembahyang aku untuk Allah, mendidik aku untuk Allah, bekerja aku untuk Allah, cari rezeki pun untuk Allah, aku mendidik anak isteri pun semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah rahmati pertemuan kita pada malam ini insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah di padang mahsyar. Allah SWT golongkan kita di kalangan umat yang akan berpeluang memasuki syurga tanpa hisab. Dan kata Nabi SAW sebagai pesanan terakhir, la yashba'al mu'min minal khair, orang beriman tak pernah kenyang buat baik hatta yakuna muntahahul jannah, sehingga akhirnya kaki dia menjejakkan kakinya pintu gerbang syurga Allah Ta'ala. Di kali itulah barulah dia akan berhenti buat amal ibadah. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati hidup kita, Allah selamatkan kita di dunia dan akhirat. InsyaAllah sekian dulu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu al ghafurur rahim.